apabila anda buka dashboard, anda akan pergi kepada Local Data Studio. Saya nak maklumkan, Local Data Studio is not the only dashboard that can be used. Ada banyak lagi dashboard lain juga yang anda boleh gunakan seperti berikut. Antaranya adalah Power BI. Power BI ni, BI stand for Business Intelligence. Yang ini boleh digunakan, namun Power BI ni dia ada certain features yang anda perlu bayar. Contohnya, apabila melibatkan anda nak share the dashboard, anda kena beli yang berbayar punya lah. Ini contoh Power BI. Kemudian kita ada juga yang dinamakan sebagai Tableau. Tableau juga adalah interactive dashboard. Ini adalah Business Intelligence Analytics lah. Dia pun sama juga, anda perlukan pembayaran. Ada certain license yang anda perlu bayar. Kemudian kita ada dashboard. Ini tiga yang utama lah. Local, Tableau, Power BI. Kemudian ada juga dashboard seperti anda punya IoT ThinkSpeak lah. IoT ThinkSpeak ni pun sebenarnya dia dah ada dashboard dia sendiri, betul tak? Bila anda login, bila anda sign in, maka anda akan ada anda punya web page sendiri, betul? Kat atas tu ada tulis channel, lepas tu nombor channel anda, betul Yang itu pun sebenarnya boleh dikatakan dashboard lah. Ataupun superficial display of your real time monitoring data, betul? So anda mungkin tertanya-tanya, kenapa saya dan juga tim Ehru ni mengajar anda untuk buat dashboard lain? Iaitu kita buat dekat dalam Local Studio. Jawapan dia simple je. The answer is INTERGRATION. Integration. So the reason of why we are using the Local Data Studio as an example, sebab dia punya kebolehan untuk mengintegrasi. Faham integrasi? Saya ambil contoh senang Dalam awak punya pemantauan nanti, ada tak anda membuat observation ataupun anda membuat pemerhatian di lapangan? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Okey, pemerhatian itu anda letakkan di mana? Di mana-mana, di atas kertas, di luar kertas, di dalam video, di mana-mana. Ke mana? Tak, ni saya tanya, ni soalan ni. Awak letakkan di mana? Awak letak dalam page. Awak letak dekat mana? Tak, macam mana awak nak pergi buat observation nanti ni? Anda pasang alat balik? Ya, anda bukannya kontraktor pemasangan alat. Ya? Anda akan ambil gambar. Lepas tu anda ambil gambar pakai apa? AppSheet. Okey, lepas tu anda akan buat apa dengan gambar tu? Upload, download, lagi reload, okey lagi. Semua load lah kan. Soalan saya adalah bagaimana anda nak mengintegrasikan semua maklumat ini agar maklumat-maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan dapat ini akan dapat divisualisasikan kepada mereka yang berhak untuk melihat pada satu tempat. That's why lah kita ada yang dipanggil sebagai dashboard. Faham Dan dashboard kita pakai ini, saya ambil contoh lain yang macam awak cakap AppSheet ni sebenarnya dah level lain, dah level tinggi. Siapa yang ajar awak AppSheet ni Susah betul lah kan. AppSheet, orang cerita Google Form je. So nak cerita paling simple, sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh menggunakan kaedah ini untuk merekodkan data-data daripada Google Form. Tahu tak Google Form? Anda ada buat survey dekat masyarakat sebagai contoh, masyarakat pun membuat survey dan memberikan maklum balas, dan survey dan respons daripada masyarakat itu anda boleh letakkan di dalam anda punya dashboard. Saya tunjukkan contoh yang berkenaan, semoga anda dapat menikmati sedikit kompleksiti lah. Saya tak expect pun anda akan tahu semua, tapi majority of it you can try to imagine by yourself. Okey, contoh saya punya page yang kedua. Lepas ni saya akan buka contoh page yang kosong dan kita akan cuba bangunkan sendiri apakah dashboard yang ada. Kalau anda rasa berani untuk share anda punya Google Sheet punya link, anda boleh WhatsApp saya sekarang. So saya boleh buatkan dashboard untuk anda. Siapa cepat dia dapat lah. Maksudnya siapa cepat WhatsApp, dia akan saya layan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika anda lihat pada saya punya contoh ni, dekat bawah ni kita ada yang dipanggil sebagai Heart Risk IAQ Meter. Nampak tak? When we talk about the environmental health, you must always remember, we are not environmental scientists. We are not also medical officer. We are environmental health. We are connecting the dots. We are ensuring the gap between the health and the exposure are being minimized. Kita nak rapatkan jurang itu. Therefore, kita adalah orang-orang yang perlu mahir dan sangat-sangat pandai bab RISK ni. Apa ni? Risk. So when you talk about risk, there are two component of the risk. Pertama is exposure. Exposure awak dah belajar SEM 3. Awak dah belajar SEM 4. Awak dah belajar macam-macam cara untuk membuat penilaian. Betul? Penilaian pendedahan. Sama ada secara kualitatif, secara kuantitatif. Tadi kawan awak kata nak pakai apps. Dah ulanglah. Ini semua adalah kaedah-kaedah menilai. Okey.
Yang kedua adalah kita ada yang dipanggil sebagai severity. Severity ni apa? Keterukan, bahaya, masalah kesihatan. Itu semua adalah di bawah kategori keterukan ataupun potensi mendapat risiko kesihatan. Itulah dua komponen utama dalam risk. Jelas Jelas ke tak jelas? Ni betul-betul jelas ke? Buat angguk je sebab dah nak suruh saya keluar dari kelas ni? Jelas betul ke ni? Jelas kan? Maksudnya awak ada komponen risiko dan awak ada komponen risiko ni ada dua. Satu komponen pendedahan, satu lagi adalah komponen keterukan. Jadi keterukan ini akan ditentukan berdasarkan yang awak punya survey. Berdasarkan awak punya pemerhatian. Berdasarkan awak punya lawatan lapangan. Sebab itu dalam pendedahan, assessment yang anda belajar dalam semester 3, kita ada konsep AREC. Ingat lagi? Ke tak ingat? Anticipate, recognize, evaluate and control. Ingat lagi? Tak ingat? Anticipate, kita buat jangkaan. Recognize, kita turun ke field dan mengambil bahan bukti. Evaluate, kita memasang alat dan membuat pemantauan. Dan kita mengawal. Jadi kawalan ini mungkin awak dilibatkan dalam peringkat yang agak superficial. Sebab kawalan ni mesti banyak dibuat oleh jurutera, oleh pegawai-pegawai kan. Anda penolong pegawai ni basically anda akan membantu dalam proses kawalan ya. Baik, kita tengok kat sini, contoh yang saya ada ni, saya nak tunjuk tuan-tuan dan puan adalah IAQ complaint. Kalau saya buka link yang berkenaan, tuan-tuan dan puan nampak tak? Dia adalah sebenarnya apa? Google Form. Apa tujuan Google Form ini saya bangunkan bersama dengan saya punya local data studio? Apa pandangan tuan-tuan dan puan? Siapa tahu? Ya, data-data daripada Google Form ini akan menghasilkan output dalam Google Sheet, betul tak? Dan tuan-tuan dan puan jelas sejelas-jelasnya bahawa local data studio membenarkan integrasi connector of that data. Maknanya saya boleh memanggil data-data berkenaan. Contoh, ini adalah total score. Nampak total score. Saya nak tunjuk je dulu. Nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan macam mana nak buat. Ini total score kan. Anda tengok dekat sebelah kanan pada dashboard kita. Kita akan ada yang dipanggil sebagai IAQ SBS Score Auto Form Response. Nampak tak? Ini dapat daripada mana? Google Form. So daripada Google Form ini kalau tuan-tuan puan lihat, maka dia akan ada all these questions, betul tak? Day, gender, location, occupation status and all the symptoms. Betul tak? Dan simptom itu telah disusun mengikut nombor, markah, scoring, betul? Dan apabila orang mengisi maklumat berkenaan, maka maklumat itu akan di-auto-compute-kan. Faham Di-auto-compute-kan. Anda boleh buat dengan dua cara. Satu, menjadikan anda punya borang sebagai kuis. Ataupun anda boleh menjadikan borang anda yang ber-back-end-kan algoritma untuk mengira. Macam hard to understand kan? Tapi secara umum dia, Google Sheet yang anda buat, macam mana awak boleh panggil data daripada ThinkSpeak ke Google Sheet? Awak guna Google Apps Script, betul tak? Itulah yang saya masuk back-end tadi tu. Maknanya ada algoritma yang run dekat belakang, yang akan membuat calculation sebagai contoh. Orang tekan je butang submit tu, automatic dia kirakan markah untuk IAQ score tadi. Faham? Siapa yang boleh tolong anda untuk buat benda ni? Bukan saya. Bukan. Dia ada satu robot yang sangat berguna untuk anda gunakan. Dia boleh tolong anda. ChatGPT, pandai. ChatGPT boleh tolong anda sebenarnya. Saya bagi contoh ni supaya anda berfikir. Oh, aku ada 10 soalan. Aku akan bagi dekat masyarakat. Aku akan bagi dekat industri. Soalan aku bagi dalam bentuk online form seperti Google Form. So macam mana cara nak mudahkan anda untuk memastikan pengiraan itu boleh berlaku? Dua cara lah. Satu, anda kira sendiri. Faham Kira. Lepas tu dia akan auto compute. Betul? Boleh kan? Kita boleh kira kan daripada kita punya data. Sekejap saya tunjuk contoh. Saya buka sekejap. Apa tadi buat? Mana yang tak mampu nak buat, anda nak buat secara manual, khalas, terpulang. Okey, ini contoh. Ini adalah borang-borang yang telah disubmit oleh manusia-manusia yang telah ada dalam komponen tadi. Faham kan? Maknanya borang tu saya share kat orang pun pilih. Okey, saya daripada location A, saya daripada location B, saya adalah staff, saya adalah patient, saya punya gender adalah seperti berikut. Ini adalah dia punya soalan. Jawapan dia lah kan? Ini adalah berdasarkan MMNA questionnaire. MMNA questionnaire ni adalah untuk menilai simptom-simptom yang berkaitan dengan sick building syndrome ya. Kalau saya tekan butang extension ni, tuan-tuan puan akan nampak ada perkataan app script, betul tak?
So dalam app script ini saya telah menulis beberapa skrip. Bukanlah saya menulis penuhnya, of course lah dengan bantuan ChatGPT untuk tengok betul tak betul apa yang saya tulis kan. Tapi it's very simple, di mana I'm going to activate all the codes here and then I'm going to say that to the ChatGPT, please get the total score at the end of the column. Nampak tak? So dia akan create another new column named as a total score. Okay? So total score ni lah yang nak digunakan untuk kita menilai keberhasilan ataupun dia punya relationship, dia punya perkaitan dengan pendedahan yang kita nilai ya. So kat sini tuan-tuan puan boleh nampak kita ada total score, kemudian dekat sini kita ada satu skrip yang kita jalankan untuk memastikan setiap kali orang tekan je butang enter tadi, maka dia akan auto calculate. Okey, so tuan-tuan puan boleh tengok dekat sini pun dia ada trigger. Trigger maksudnya apa? Masa bila nak jalankan skrip ni? Skrip ni hanya berjalan apabila orang menghantar. Ya Allah, pandainya. Betul lah tu. Betul lah. Itu cara dia. Faham ke? So sekarang ni saya memberikan anda seberapa banyak ruang yang boleh untuk tuan-tuan dan puan-puan menampakkan dia punya integration lah sebenarnya. Saya ambil contoh Saya letak staff, female. Okay, saya just have some question lah. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, contoh So sepatutnya saya akan dapat markah berapa? 24 lah kan? 2 kali 12 soalan, saya akan dapat 24. So, saya tekan submit So, bila saya tekan submit, tadi saya cakap apa? Female Saya female So, tuan-tuan puan nampak tak? Room A, staff female. Betul Pukul 8.24 pagi. Betul? Dalam masa less than 1 second dia akan terus kirakan lah untuk tuan-tuan puan. Nampak? So, that is the beauty of how and macam mana anda nak faham benda ni supaya you all can use it. Saya nak apa yang anda boleh buat, tiap hari sebelum tidur, anda auto sum lah. Itu je nak beritahu. Faham kan? Anda boleh buat dalam kurungan, sum, buka kurungan, dan anda boleh sumkan lah daripada row yang pertama, kolom yang pertama, sampailah kolom yang ke-12. So, anda akan dapatlah bacaan. Lepas tu, anda tariklah ke bawah. Macam itulah. Itu secara manual. Jadi, saya sebenarnya tak sukalah nak menggalakkan anda buat benda-benda manual ni. Anda buatlah ianya secara automatik. Baik. Dalam pada itu, tadi kawan kita dan sahabat kita pun ada bagi tahu, saya dah buat apps. Okey, apps ni saya perlu ceritakan tentang tuan-tuan puan untuk maklumat bahawa apps ni juga boleh dibuat secara umum, tetapi ianya less security. Apa dah? Less security. Tapi anda nak pakai boleh tak? Jawapan dia boleh lah. As long as you tak ambil personal information. You tak ambil personal information and you also know that you are not going to exploit them. Anda tahu yang anda tak akan buat benda pedajal ni, tak ada. Anda memang nak tahu, anda sakit tak sakit, kentut tak kentut, macam tu je lah. Jadi, anda tak perlu risau sangat pasal dia punya kebahayaan dia tu. Betul tak? Sebab in the end of the day, apa research yang anda buat, apa study yang anda buat must remain anonymous. Apa dia? Anonymous. Maknanya orang tak tahu. Contoh macam tadi lah. Orang tahu ke yang key in tu saya? Walaupun saya kata saya tu female lah. Orang tak tahu. Yang saya sebenarnya bukan female. Saya sebenarnya adalah male. Contohlah kan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh pergi ke sebelah kiri bawah, namanya setting. Atas dia tu ada gambar shield. Nampak shield? Shield. Shield ni biasanya ada dekat mana? Dekat dalam game. Game apa? Mobile Legend. Apa pula? Clash of Clans lah. COC yang ada shield. Betul tak shield? Mobile Legend pun ada shield ke? Saya tak tahu pula. Saya tak main. Okey, yang kat sini, kita ada perkataan require user sign in. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan boleh disablekan. Bila tuan-tuan dan puan disablekan, maknanya siapa-siapa je boleh guna apps ni. Tak perlu sign in. Faham ya? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu mendeclare kepada Google. Iaitu ayat yang di bawah. Yes, the data in this app is public. You boleh check this one. And then you boleh cakap, yes, I am authorized to set up an insecure app. Tak kisahlah. Lepas tu anda tekan butang save. So kalau berlaku masalah breach, masalah ada orang hack, pandai. Saya suka jawapan. So sekarang ni, apps ini telah boleh ditekan butang deploy dan in fact, saya boleh menekan, ni contohlah user sign in tak ada, continuing editing, run deployment check, I can run the deployment and then I can straight away use the app as a public app. Okay, so kalau public app ni anda boleh share the link, okay, and then the people can also use it. Okay, contoh saya dah copy and then I'm going to open a new web page. Okay, saya boleh buka dan dia akan come out as an app
Tapi app ni tak memerlukan sign in sebab yang ini di bawah account yang lain lah kan. Semua tahu kan maksud sign in tadi kan. Sign in tahu kan? Maksudnya awak kena jadi Google punya user dan sebagainya kan. Okay, so dia just ada satu requirement and then anda boleh tekan butang add. Tapi kat sini anda kena adjust lah. You must adjust your data so that I do not have the ability to edit. Boleh masukkan data je tapi tak boleh edit. Macam ni kan nampak? Saya boleh delete, saya boleh edit, betul? Kita tak nak macam tu lah. Kalau macam tu tak gunalah. Anda collect 10 data, lepas tu ada 10 orang ajaib akan tolong delete data tu. So last kali you don't have the data. So how to prevent that one? Of course lah, you kena log dekat sini. You kena log dekat you punya data lah. Dekat first kali dekat data kamu ni. Maka tuan-tuan dan puan perlu menggunakan table setting ni. Ni kat sini. Jadikan dia sebagai add only. Yang ni, adds. Faham ya? Maknanya boleh tambah. Update pun tak boleh, apa pun tak boleh. So, bila berlaku demikian, maka orang hanya boleh letakkan data je. Okey? Jelas ya? Yang ini boleh tak digunakan agak-agak untuk mengawal penyakit apabila berlaku wabak dan sebagainya? Jawapan dia BOLEH. Apa tu? Boleh. Okey. So, dengan kata lain, sedang tak kerja awak nanti? Senang kan? Okey. Baik, dia keluar balik. Tak apa, nanti awak kena. Ni dah tak keluar lah. So, anda boleh add saja. Contoh yang seterusnya, saya akan add. Location ni kalau dapat, anda boleh terus bagilah. Macam ni kan location sepatutnya kena set tadi kan. Dia ada location A dan B. Saya tak jadikan dia sebagai boolean. Betul tak? Saya tak jadikan dia enum list. Betul? Kalau yang anda belajar dalam AppSheet itu enum list. Yang ini pun kena buat enum list. Gender pun kena buat enum list. Same also goes to the score. Anda kena halangkan skor dia lah. Kalau tak orang letak markah 8. Mana ada 8 dalam algoritma kamu kan. Algoritma kamu 0, 1, 2. So tak apa. Ini contoh saja saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan. Bahawa in the end of the day, you are able to simulate this one to the public use. Even anda nak bagi benda ni, yang tadi kawan kamu kata nak collect data dekat field, anda boleh bagi juga AppSheet yang khas untuk masyarakat buat komplain. Faham sila masukkan maklumat-maklumat berikut. Contoh, gambar mengenai sumber pencemaran. Masukkan gambar dan let long dia. Dah, sudah. Anda tak nak tahu pun dia siapa. Yang anda nak tahu, dekat mana benda tu je. Betul tak? Boleh tak benda ni membantu anda untuk memperbaiki dan menambah baik anda punya dashboard? Jawapan dia boleh. Okey? Setakat ni ada berapa soalan tak yang nak ditanya? Sebelum saya pergi kepada perkara lain yang lebih teknikal, ada berapa soalan? Tak ada soalan Tak ada soalan ke tak tahu apa nak tanya? Ke tak tahu macam mana nak buat? Ke dah tak sabar-sabar nak saya keluar dari kelas ni? Okey, faham kan? Okey, kalau dah faham, bagus. Saya akan tunjukkan yang kita nak belajar sekarang. Okey, nama dia adalah Local Studio. Sedia?